Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan bicarakan tajuk peperangan di antara mazhab. Peperangan ataupun perang di antara mazhab. Kenapa saya memilih tajuk ini? Sebabnya ialah kita dapati dalam masyarakat kita, terutamanya sejak kebelakangan ini, berlaku beberapa isu. Berlaku beberapa perkara yang menyebabkan berlaku pergeseran pendapat di dalam masyarakat. Antaranya, jikalau tuan-tuan perhatikan, kita akan lihat bagaimana berlakunya pertembungan di antara apa yang dipanggil sebagai aliran. Pertembungan di antara dua aliran. Ada pihak yang menamakan ini sebagai pertembungan di antara aliran Salafi dan Sufi. Ada pihak pula menggelarkannya sebagai Aswaja dan Wahabi. Ini pun tak berapa sedap. Tak apalah, tapi yang penting tuan-tuan faham apa yang saya cuba maksudkan pada malam ini. Kemudian kita lihat juga dalam masyarakat kita ini, dalam jemaah tertentu ataupun parti politik tertentu juga nampaknya hangat dengan pertembungan-pertembungan tertentu. Apa yang dipanggil sebagai ulama, golongan profesional dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan suasana yang hangat dan saling tuduh menuduh. Bukan itu sahaja, dia membawa kepada label-melabel, memberi gelaran-gelaran tertentu kepada kumpulan yang tidak sehaluan dengan kita. Jadi sidang hadirin mukminin, maka menyedari keadaan itu, saya berfikir bahawa adalah sesuai untuk saya mengambil tajuk ini sebagai satu cara untuk kita memahami apa sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita, penyakit-penyakit yang ada, masalah-masalah yang wujud. Seterusnya menyedarkan masyarakat akan impak ataupun kesan daripada perkara yang berlaku itu jikalau tidak dikawal, jikalau tidak ditangani dengan cara yang baik. Sebab itu saya mengambil tajuk peperangan antara mazhab dan bagaimana para ulama menulis, bagaimana mereka mengutarakan pendapat mereka tentang keadaan yang berlaku, supaya kita pada hari ini dapat mengambil pengajaran daripada apa yang pernah berlaku kepada orang Islam pada generasi sebelum daripada generasi hari ini. Jadi muslimin muslimat sekalian, ada beberapa poin penting yang saya nak sebut secara ringkas terlebih dahulu, supaya bagi sesiapa yang buat catatan, dia mudah untuk merekodkan benda ini dan dia boleh balik untuk
membuat kajian sendiri ataupun membuat usaha susulan untuk mengetahui poin-poin yang kita akan bincang pada malam ini. Kita namakan ini sebagai peperangan antara mazhab kerana memang berlaku pertembungan dan perang, memang saling bunuh-membunuh di antara mazhab yang tertentu. Antaranya pada sekitar tahun 600 Hijrah. Sekitar tahun 600 Hijrah, iaitu yang berlaku di Asbahan ataupun Isfahan. Macam-macam orang sebut. Yang berlaku di Isfahan ataupun Asfahan. Isfahan ni di mana tuan-tuan? Di Iran. Isfahan adalah di Iran. Ia merupakan satu yang asalnya adalah pergeseran. Asalnya adalah perbezaan pendapat. Bukan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Tetapi asalnya adalah di kalangan orang-orang Islam yang berbeza pendapat. Di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Di mana? Di Isfahan ataupun Asbahan. Hari ini, kalau tuan-tuan tengok, Asbahan hari ini, yang kita panggil sebagai Iran pada hari ini, sudah tidak ada lagi pertembungan yang macam ni antara Syafi'i dengan Hanafi, tapi yang ada adalah antara Sunni, antara golongan Sunni dengan golongan Syiah yang ada hari ini. Bagaimana pertembungan ini berlaku, tuan-tuan sekalian? Pertembungan ini kemudiannya, nanti kita akan cerita, dia berakhir dengan peperangan di antara pengikut mazhab Hanafi dengan pengikut mazhab Syafi'i sekitar tahun 600 Hijrah. Kisah ini, sidang hadirin mukminin, dibawakan kepada kita dalam kitab Mu'jam Al-Buldan. Mu'jam Al-Buldan, yang mana dikarang oleh seorang ulama Islam, yang mana dia ini, tuan-tuan sekalian, dia telah melihat bahawa ada beberapa perkara yang perlu dia highlightkan kepada kita. Nama dia ialah Syihabuddin Yaqut Al-Hamawi Ar-Rumi Al-Baghdadi. Dia telah menulis satu ensiklopedia untuk menceritakan tentang hal ini. Asalnya, kenapa dia boleh terdetik dalam hati dia untuk menceritakan benda ni, untuk mencari maklumat-maklumat ini, sebab dia melihat pada zaman dia, bila belajar hadis, didapati bahawa dalam pengajian hadis, guru yang mengajar dan murid yang belajar hadis, bila dia nak sebut tentang sesuatu benda dalam pengajian hadis itu, sebutan itu berbeza daripada sebutan asal di tempat benda itu berlaku. Maka dia rasa bahawa salah satu cara untuk dia menyumbang kepada Islam ialah dengan mengembara, pergi ke tempat-tempat yang menjadi pertikaian tadi. Kenapa orang sebut lagu lain sedangkan cerita dia lagu lain? Maka dia rasa bahawa ini tanggungjawab dia untuk merantau dan mendapat maklumat-maklumat yang benar daripada tempat-tempat yang ada pada hari itu. Maka Syihabuddin Yaqut Al-Hamawi Ar-Rumi Al-Baghdadi, dia karang satu kitab, nama dia Mu'jam Al-Buldan. Mu'jam ni, tuan-tuan sekalian, bahasa kitanya kamus ataupun dictionary ataupun encyclopedia. Buldan ni maknanya countries, negara-negara. Buldan kan, baldatun thayyibatun kan, bilad, buldan. Jadi buldan ni maknanya Mu'jam Al-Buldan, makna satu ensiklopedia yang mengumpulkan data ataupun maklumat informasi berkenaan dengan tempat-tempat yang terlibat. Jadi muslimin-muslimat sekalian, maka Mu'jam Al-Buldan menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang macam ni. Itu secara ringkas. Yang kedua, muslimin-muslimat sekalian, kita akan cerita bagaimana peperangan yang berlaku di Ray ataupun Ar-Ray, yang juga disebut oleh Imam Az-Zahabi. Disebut juga oleh Imam Az-Zahabi, yang mana peperangan ini juga berlaku di Ar-Ray ini, tempat dia di Iran. Tempat dia di Iran juga antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak tengok, kita pun heran. Macam mana boleh berlaku pertembungan ni?
antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan tengok satu lagi kitab, nama dia kitab Irsyad An-Nuqad ila Taysiril Ijtihad. Satu kitab nama dia Irsyadun Nuqad ila Taysiril Ijtihad, yang mana dalam kitab ni dia cerita pula satu lagi kisah di mana orang-orang pada masa itu dipaksa untuk menganuti mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Siapa yang mengucap syahadah tapi dia menganuti mazhab Syafi'i pada masa itu, syahadah dia tidak diperakui. Sampai tara tu kita pun fikir, ustaz ada ke zaman kita sampai tara tu? Tu yang kita nak cerita ni. Nak cerita zaman kita ni ada tak sampai tara tu, sampai tidak memperakui syahadah satu orang yang menerima mazhab Syafi'i. Siapa daripada mazhab Syafi'i keluar daripada mazhab Syafi'i masuk dalam mazhab Abu Hanifah, maka dia akan diberi ganjaran. Siapa keluar daripada mazhab Abu Hanifah, dia akan dihukum pada masa itu. Itu diceritakan, tuan-tuan sekalian. Kemudian poin kita yang ketiga yang kita nak ceritanya ialah, adakah benar dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi bahawa hanya mazhab Hambali sahaja yang diiktiraf? Kalau kita menganuti mazhab selain daripada Hambali, selain daripada mazhab Ahmad bin Hanbal, maka keislaman kita tidak diterima. Adakah betul macam tu? Ni semua ni tuan-tuan sekalian, saya cerita kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu macam mana kita nak terima pendapat orang, macam mana kita nak terima pendapat orang. Ataupun kalau orang tunjuk dekat tuan-tuan kitab, dia kata ni kitab ni, dia kata ni kitab ni, ni kitab ni kata, kita tahu macam mana kita nak perhati tengok kitab tu. Tu cara kita mengaji. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan macam mana pengalaman saya mengaji di beberapa universiti, supaya tuan-tuan juga dapat ambil manfaat daripada kemahiran. Saya tak kata saya mahir, bukan, tapi daripada beberapa benda yang saya mengaji ni, supaya tuan-tuan juga boleh dapat manfaat. Itu cara dia, tuan-tuan sekalian. Baik, sebelum kita cerita tuan-tuan sekalian, apa contoh perbezaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i? Contoh, apa dia perbezaan yang kita tahu dalam masyarakat kita? Tuan-tuan duduk di Pulau Pinang ni untung, sebab tuan-tuan senang nak jumpa orang mazhab Hanafi. Tuan-tuan tak tahu mazhab Hanafi siapa dia? Kan? Contohnya orang Tabligh. Orang-orang daripada India, bukan semua tapi ramai mazhab Hanafi. Ataupun kalau tuan-tuan pergi ke selatan Thailand, tuan-tuan pergi ke Tani, ke Narathiwat, Yala, apa semua tu, ramai di kalangan mereka, walaupun mereka juga ramai bermazhab Syafi'i, tapi ramai juga yang bermazhab Hanafi. Saya pernah ke sana, mereka minta saya jadi imam, tapi dia kata, ustaz, nanti bila ustaz jadi imam, yang bismillah tu jangan baca kuat. Dia kata, bismillah tu jangan baca kuat. Kita pun kita baca pelan lah, kan. Begitu juga dalam masalah amin, dalam masalah angkat tangan, tak angkat tangan, dia ada beberapa perkara. Satu lagi contoh untuk pengetahuan tuan-tuan, apa beza antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Contohnya semayang asar. Semayang asar. Semayang asar mereka berbeza dengan kita. Kita masuk waktu asar apabila bayang-bayang lebih panjang sikit daripada objek asal. Itu dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai. Dalam mazhab Abu Hanifah, panjang bayang-bayang itu 2 kali ganda, lebih panjang daripada objek asal, menyebabkan mazhab Hanafi dia akan sembahyang asar lebih kurang sejam lebih lewat daripada kita. Mana kalau kita sembahyang asar, kita katalah contoh pukul 5, kita sembahyang asar masuk pukul 5, dia asar dia lebih kurang pukul 6 lebih. Dia memang lambat. Itu contoh beberapa perbezaan di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Satu lagi contoh tuan-tuan sekalian, mazhab Syafi'i kita ambil air semayang wajib tertib. Ambil air semayang wajib tertib.
Maknanya basuh muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki tak boleh. Tunggang terbalik tak boleh. Betul ke tu? Tunggang terbalik. Betul kan? Tunggang terbalik. Mana tak boleh yang kemudian didahulukan, yang awal didahulukan, tak boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi dia kata yang tu optional. Tu pulang pada kita sebab waw dalam ayat tersebut dia kata waw itu bukan litartib. Tapi waw itu bukan litartib. Waw bukan untuk menunjukkan tartib. Maknanya boleh nak basuh kaki dulu. Jadi benda-benda macam ni, muslimat sekalian, ada ketikanya bila benda ni sampai kepada orang yang tertentu, dia akan anggap bahawa sesiapa yang amalan dia tak serupa sebagaimana yang dia faham, maka orang tu dianggap sebagai tidak Islam. Dia anggap itu sebagai tidak Islam. Hanya semata-mata kerana perbezaan dari sudut bagaimana cara memahami dalil, cara memahami nas, lalu bergaduh. Tuan-tuan sekalian, kita akan tunjuk pada malam ni kepada tuan-tuan sekalian bahawa pertembungan yang berlaku ini bukan sahaja berlaku kerana kejahilan umat, tetapi juga pertembungan ini juga berlaku datangnya daripada orang yang berilmu. Orang yang digelar sebagai hafiz, digelar sebagai ulama, digelar sebagai faqih dan sebagainya. Itu antara komentar-komentar yang disebut, termasuklah tuduhan golongan Syiah dan sebagainya. Baik, jadi muslimat sekalian, maka pada malam ni kita nak supaya cara kita melihat kepada isu ini, kita hendak melihat bahawa supaya apa yang berlaku pada zaman dahulu tidak berlaku kepada kita. Contohnya kalau tuan-tuan tengok pada hari ini tersebar satu surat Mufti Perlis berkenaan dengan permintaan supaya ditukar ahli panel penceramah di Perlis itu daripada satu orang ustaz yang tuan-tuan pun tak kenal siapa ustaz tu, saya tak mahu sebutlah nama dia, ditukar. Sebabnya ialah ustaz itu telah pun terkenal dengan sikap dia yang suka bawa riwayat palsu. Saya bagi satu contoh mudah kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu cerita ni dan sikap kita macam mana. Sikap kita bukan nak bermusuh, kan? Sikap kita bukan nak bermusuh, tapi kita nak jaga agama kita. Baik. Cerita dia ialah kerana ada satu buku yang ustaz tu tulislah kita kata. Tapi saya nak kata dia tulis pun saya tak mau sebut kata dia tulis, sebab zaman sekarang ni dah banyak dah style orang terkenal nama dia digunakan oleh penulis sebenar. Penulis sebenar orang lain. Penulis tu ada dua orang. Hak atas tu public figure, hak bawah tu penulis sebenar. Saya sendiri pun dah ada beberapa orang mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, kami nak buat buku, nak guna nama ustaz boleh tak?" Dia lagu tu. Nama ustaz dekat atas, nama kami dekat bawah. Lagu tu tuan-tuan. Saya kata, saya ni famous sangat ke? Sampai orang nak guna nama saya. Tapi itu nak ceritanya cara penulisan buku ni. Mana orang yang menulis, dia tidak ada nama. Mana dia tidak terkenal. Dan dia memerlukan orang yang terkenal untuk melariskan jualan buku dia. Maka dia akan datang jumpa dengan siapa-siapa ni, dia akan bagi tahu, boleh tak kita joint venture, kita bekerjasama dan sebagainya untuk buat sesuatu buku. Itu sebagai satu contoh. Baik. Jadi wallahu alam dia betul dia tulis ke siapa tulis kita tak tahu. Tapi pada buku tu tertera nama dia. Ya, tertera nama dia. Cerita dia apa tuan-tuan sekalian? Cerita pasal Nabi buat kenduri roti jala. Nabi buat kenduri roti jala cicah kari. Cicah kari kan. Jadi saya tuan-tuan sekalian, nanti orang kata saya tak suka dekat dia, tapi saya memanglah bila dia ulas pasal hudud pun saya dah tak suka kat dia dah. Kan? Dia ulas pasal hudud pun saya tak tahu macam mana dia boleh ulas macam tu. Tapi yang kita nak cerita yang ni. Bila dia kata bahawa kalau tuan-tuan tengok interview yang dulu, dia kata itu bukan tulisan dia. Dia tak tulis macam tu. Dia tak cakap macam tu. Dia tak mengaku. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu orang pun zaman sekarang kan YouTube. Zaman sekarang YouTube. Orang ambil ceramah dia tu, letak ni hak dia cakap tuan-tuan sekalian. Memang sebiji hak dalam buku tu macam dalam YouTube tu lah. Tak ada ubah apa-apa. Jadi
Itu yang kita kata bahawa dalam masyarakat kita pada hari ini kita ada masalah dengan penceramah yang bila dia buat cerita ni dia tidak hati-hati. Kalau cerita tu logik tak apa juga. Nabi buat kenduri, dia guna apa ni, kurma. Dia reka cerita tapi cerita pasal kurma. Tahanlah juga, orang tak perasan. Tak, ni pergi cerita Nabi jamu dengan apa ni, roti jala ni, berat. Nasib baik dia tak cerita Nabi jamu burger ke hotdog. Kalau cerita lagu tu yang tu lagi karut. Jadi adalah tugas bagi sesiapa tuan-tuan sekalian untuk memastikan bahawa orang macam ni perlu diperbetulkan. Kita bukan memusuhi dia. Musuh lain, tapi halang dia daripada memalsukan riwayat ataupun memalsukan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tugas kita semua. Tugas saya, tugas tuan-tuan. Tugas saya sebagai penceramah, saya bercakap. Tugas tuan-tuan sebagai AJK, habaq kat dia. Kalau dia tak dengar juga, jangan panggil dia. Kan? Sebab dia menyebarkan cerita tak betul tentang Nabi. Tugas orang yang rakam video ni, jangan duk pergi bawa cerita dia dalam YouTube. Tak, rakam-rakam tengok cerita dia mengarut, buang. Buang video tu. Itu sebagai contoh. Kita nak menyekat daripada orang bawa cerita-cerita macam ni. Sama juga tuan-tuan sekalian, saya pernah mengkritik satu selebriti TV, tak mau sebut nama dia. Satu selebriti TV saya pernah kritik, tulis dalam Facebook. Ada orang kata, apa ustaz ni duk tulis dalam Facebook? Tegur sendirilah ustaz tu, diam-diam. Masalahnya kesalahan yang dia buat itu melibatkan hadis Nabi. Dia ambil hadis Syiah, hadis mungkar dan sebagainya. Bukan melibatkan dia seorang, melibatkan orang ramai yang melihat rancangan televisyen berkenaan. Dahlah tu tuan-tuan sekalian, diulang tayang banyak kali tu iklan tu, yang dia duk cakap pasal hadis, yang hadis Syiah itu diulang banyak kali. Maka sudah tentu kewajipan saya sebagai seorang pendakwah perlu menghebahkan kepada orang ramai supaya orang ramai mengetahui kesilapan tentang hal tu. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, itu tujuan kita sebenar, dan kita nak bagi tahu bahawa kita bukan mengambil sikap untuk bergaduh dengan sesiapa. Muslimin muslimat sekalian, kita tengok antara beberapa perkara yang disebut. Antara beberapa perkara yang disebut berkenaan dengan apa yang kita cuba nak cerita ni pada malam ini. Iaitu yang pertamanya ialah di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala ni mana kitab biografi, cerita pasal sejarah tokoh, biografi tokoh, cerita tentang sejarah tokoh. Baik. Ada pihak yang mengatakan bahawa dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, dia ada sebut perkataan Abu Hatim. Dia kata, "Man lam yakun hambaliyan falaysa bimuslim." Man lam yakun hambaliyan, siapa-siapa yang tidak menjadi mazhab Hambali, siapa-siapa yang tak masuk mazhab Hambali, dia bukan mazhab Hambali, falaysa bimuslim, maka dia bukan seorang Islam. Yang ni yang saya kata dekat tuan-tuan, benda ni kadang-kadang boleh bergaduh ni pasal ni, pasal benda lagu ni. Kita kadang-kadang, ustaz-ustaz, tok-tok guru yang mengajak ni, kadang-kadang bila dia mengajak, bila dia cerita satu-satu benda, kalau dia tak hati-hati, benda ni boleh bawa bergaduh. Sebab berpunca daripada salah faham. Macam mana cara betul, tuan-tuan sekalian, bila kita nak baca satu-satu benda, kita nak kena tengok macam mana. Kalau tuan-tuan tengok kitab Siyar A'lam An-Nubala ni, bagi siapa yang boleh bahasa Arab sedikit, kalau tuan-tuan tengok, sebelum dia nak cerita pasal cerita ni, sebelum dia nak cerita tu, dia kata apa? Dia kata wahikayah. Hikayah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita apa? Hikayat. Hikayat. Bila sebut hikayat, tuan-tuan sekalian, cerita tu kita boleh terima bulat-bulat ke? Tu.
Yang tu yang kita kata kena tahu cara baca. Kalau orang cerita kat kita, kita kata okey, buat mai kitab tu kita nak tengok dulu. Tak kira lah kitab Rumi ke, Jawi ke, kitab Arab ke, buat mai kita nak tengok. Kita baca betul-betul, cara baca tu kita kena tahu. Jadi kalau kat depan tu dia kata qila, contohnya qila, dikatakan, itu menunjukkan bahawa benda yang dia nak kata tu benda dhaif. Benda yang kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak terima bulat-bulat. Bukan kata tak boleh pakai langsung, bukan kata kena buang terus, dah. Siasat dulu, cerita apa, kan, berkenaan apa. Yang ni tuan-tuan sekalian, dia kata wa hikayah. Dia kata hikayat. Bila hikayat, jangan kita terima bulat-bulat. Jangan terima bulat-bulat. Bila terima bulat-bulat, apa jadi tuan-tuan? Saya dah buka YouTube pasal tajuk ni. Ada satu orang ni tuan-tuan, satu orang ni, saya tengok pada tajuk dia tu, saya kata dia memang Syiah. Tapi cara dia bercakap pun cara Syiah. Cara dia bercakap tu cara Syiah. Dia kata ini adalah bukti. Dia kata ini adalah bukti bagaimana Imam Az-Zahabi sendiri dia ambil riwayat daripada Abu Hatim. Dia kata, dan Imam Az-Zahabi dia kata apa? Dia kata Imam Az-Zahabi mengiktiraf orang ni, Abu Hatim ni, dengan perkataan al-imamu, perkataan imam. Tengok cara Syiah, dia nak manipulate satu-satu benda yang boleh menyebabkan bergaduh. Oh jangan tuan-tuan. Dia kata ni, tengok kitab tu, dia kata kitab tu dia mula dengan perkataan, dia kata al-imam. Maknanya Imam Az-Zahabi mengiktiraf Abu Hatim ni sebagai seorang imam. Kan? Satu. Yang kedua dia kata al-muhaddis, seorang ahli hadis. Cara dia nak mempengaruhi kita supaya kita terima propaganda dia selepas tu, mesej dia selepas tu. Dia kata ini imam, ini ahli hadis. Al-hafiz, taraf dia hafiz, orang yang hafal hadis. Siapa dia? Abu Hatim. Abu Hatim Ahmad bin Al-Hasan bin Muhammad. Dia kata satu orang yang hebat ni tuan-tuan sekalian, bukan calang-calang orang. Dan orang ni dia cerita kepada kita bagaimana satu peristiwa yang berlaku, jumpa dengan satu orang ni, dia ada orang tanya kepada dia. Orang tanya apa kepada dia? Tuan-tuan sekalian, cerita ni berlaku di Asfahan, di tempat yang kata berlaku perbalahan dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Maka dia cerita kepada kita, dia kata bagaimana orang ni ditanya kepada dia. Dia kata apa? Waqala inna hadza zakara lahu mazhaban ma sami'tu bihi. Dia kata bila ditanya kepada orang ni, duduk sembang apa semua, duduk cakap awak daripada mana, nama apa semua ni, tanyalah mazhab apa. Zaman dulu kan, zaman dulu macam kita lah tuan-tuan sekalian. Kita daripada Malaysia, kita pergi ke, contohnya kita pergi ke Arab Saudi, jumpa dengan satu orang jauh, orang Afrika ke, orang mana ke, sembang dengan dia, orang putih ke, dia Islam. Kita pun nak tahu dia Islam. Islam bila? Islam bila kecil. Awak mazhab apa? Lagu tu lah. Tanya, mazhab apa? Dalam riwayat ni dia kata apa? Dia kata bahawa dia sebut mazhab ma sami'tu bihi. Dia kata dia sebut satu mazhab yang aku tak pernah dengar pun mazhab tu. Dan dia kata tuan-tuan sekalian bahawa mungkin ke orang ni mazhab Hambali. Dia kata aku mazhab Hambali, tapi orang tu tak tahu mazhab apa. Jadi muslimin muslimat sekalian, ringkas ceritanya, bila disebut satu mazhab yang tak pernah didengar tu dan bukan mazhab Hambali, dia kata wailak, celaka. Dia kata celaka, wailak, celaka. Man lam yakun hambaliyan, siapa-siapa yang bukan mazhab Hambali, falaisa bimuslim, maka dia bukan seorang Islam. Ni masalah dia tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, saya tadi pun orang duk tunjuk macam-macam kan, saya kerap kali bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa bila kita mengaji ni, tuan-tuan perlu tahu bahawa bila kita mengaji, hari ni mungkin kita jumpa benda lain masa duk mengaji ni. Lepas 4-5 tahun mengaji, 10 tahun mengaji, jumpa hak lain pula yang kita rasa lebih betul daripada hak kita duk belajar, yang kita dapati hari ni. Betul tak?
Biasa kan bila kita mengaji lagi, jumpa hak lain pula. Itu satu contoh tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita mengaji dalam bab malam Jumaat, kan? Malam Jumaat. Saya sebut malam Jumaat ni ada senyum pula. Tuan-tuan, kalau malam Jumaat ni sensitif sungguh. Tak? Cerita macam mana malam Jumaat ni tuan-tuan sekalian. Pasal apa ada orang kata malam Jumaat sunat? Kan? Malam Jumaat sunat. Dia ada cerita dia. Bila kita mengaji kita jumpa hadis-hadis lepas tu yang kata pagi Jumaat tu mandi macam mandi wajib apa semua. Perbahasan tu bila kita jumpa tuan-tuan sekalian, datanglah kaul-kaul yang mengatakan bahawa yang kata berkemungkinan orang Melayu ni yang dia terpahat dalam kepala dia malam Jumaat tu sunat bersama dengan isteri, mungkin daripada situ. Contoh kan? Mungkin daripada situ. Bila kita mengaji kan, bila kita jumpa, walaupun mungkin pendapat tu tak betul, tapi kita jumpa mungkin datang daripada sini. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita duk bincang malam Jumaat baca surah Yasin. Kita buka Al-Um kata malam Jumaat ataupun hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Kan, surah Kahfi, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lepas tu kita mengaji pula. Oh betul, Imam Syafi'i ni diambil daripada satu hadis ni sahih dan sebagainya. Kemudian kita mengaji pula, kita tengok bagaimana ulama mutaakhirin berbeza pendapat dengan ulama mutaqaddimin dan sebagainya dalam soal tu, di mana ulama yang kemudian ni mendapati bahawa sebenarnya tidak ada hadis yang sahih, tak ada hadis yang sahih yang marfu' yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kata bahawa sunat baca surah Kahfi malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Pula dah. Maknanya surah Kahfi baca bila-bila lah, makna hari Jumaat tak ada sunat mana-mana. Bacalah apa-apa pun. Kan? Kemudian datang pula pendapat yang bagi tahu kepada kita bahawa bila berlaku pertembungan antara ulama kemudian dengan ulama mutaqaddimin, kita dahulukan ulama mutaqaddimin, makna kita ambil balik pendapat yang kata sunat baca surah Kahfi malam Jumaat pula dah. Kan? Itu contoh. Contoh bila kita mengaji ni tuan-tuan, dia ada perkembangan. Kan? Dia ada development. Ilmu kita berkembang. Mungkin hari ni kita berpendapat macam ni, bila bertambah lagu ni, bila bertambah pula balik semula hak asal, macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Maka sebab itu bila kita mengaji tuan-tuan sekalian, kita dapati ada satu pendapat yang kita rasa sesuai untuk kita pegang, tiba-tiba kawan kita berpegang kepada pendapat yang tak sama dengan kita, kita jangan memandang dia sebagai musuh. Jangan pandang dia sebagai musuh. Kalau mazhab itu ada 4 yang terkenal ni, yang biasa ni 4, maka begitulah kita pada hari ini tak mungkin untuk kita pastikan semua orang sama cara berfikir dia, cara amalan dia. Mustahil tuan-tuan sekalian. Cuma kita boleh mengurangkan jurang tersebut. Baik. Maka muslimin muslimat sekalian, Syekh Syuaib Al-Arnaut dia bagi komentar dia kepada persoalan ini. Dia bawa beberapa kaul bagaimana macam mana kita nak faham benda ni. Sebab ada orang kata maksud malam yakun hambaliyan falaysa bimuslim. Siapa-siapa yang bukan mazhab Hambali maka dia bukan orang Islam. Maknanya ialah siapa yang mazhab Syafi'i dia bukan orang Islam. Ada yang kata lagu tu. Kalau dia mazhab Maliki dia bukan orang Islam. Kalau dia mazhab Hanafi dia bukan orang Islam. Kalau dia Asy'ariyah dia bukan orang Islam. Kalau dia Maturidiyah dan sebagainya dia bukan orang Islam. Kalau dia Sufi dia bukan orang Islam. Macam-macam dia datang dan banyaklah pendapat-pendapat macam ni. Mu'tazilah bukan orang Islam dan sebagainya. Muslimin muslimat sekalian, sebelum kita buat kesimpulan macam tu, kita kena tengok apa yang Syekh Syuaib Al-Arnaut dan juga ulama-ulama lain sebut, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Tuan-tuan baca tulisan Al-Qaradawi, dia kata Mu'tazilah walaupun dia silap, dia kata walaupun dia salah dalam beberapa perkara, tetapi Mu'tazilah masih sebagai seorang Islam. Itu pandangan Al-Qaradawi.
Pandangan Al-Qaradawi. Sama dengan Al-Zamakhsyari. Kalau tuan-tuan tengok Al-Zamakhsyari, dia karang tafsir Al-Zamakhsyari. Sedangkan Al-Zamakhsyari ni terkenal sebagai ulama Mu'tazilah. Tapi Al-Qaradawi kata, kenapa dalam keadaan ulama mengetahui bahawa Al-Zamakhsyari seorang Mu'tazilah, tetapi kenapa tafsir dia yang berasaskan sebahagiannya kepada doktrin dia sebagai seorang Mu'tazilah, tapi tafsir dia diguna menjadi rujukan utama di kalangan para ulama Islam. Tengok kan, maknanya kita hanya tolak yang elemen Mu'tazilah. Hak Mu'tazilah tu kita buang kan, hak mana hak elok tu kita ambil. Sebab kita takkan jumpa ulama yang betul semua, yang kita boleh setuju dengan dia 100%. Tak ada. Ustaz, kami mazhab Syafi'i, ustaz, kami tak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, orang Melayu ni masalah dia. Dia duk bangga dia mazhab Syafi'i. Dia duk bangga dia mazhab Syafi'i. Kalau saya sebut yang ni, tuan-tuan marah kat saya pula. Tapi nak cerita kat tuan-tuan sekalian, yang Tok Guru ni Aziz dengan keluarga dia tak amal tahlil tu pasal apa? Tok Guru ni Aziz kan, dengan keluarga dia tidak mengamalkan tahlil pasal apa? Sebab apa tuan-tuan? Kita kalau cerita sikit pasal tahlil, marah tuan-tuan, marah sungguh-sungguh, seolah-olah tahlil tu rukun Islam nombor 6. Oh, jangan tuan-tuan. Ustaz yang berani cakap pasal tahlil kena buang kerja tuan-tuan. Buang kerja? Buang kuliah. Kena buang kuliah. Jangan sentuh. Padahal benda lagu tu tak jadi masalah. Tahlil ni gini tuan-tuan. Saya tak tahu lah tuan-tuan setuju dengan saya. Dia macam rokok tuan-tuan. Macam rokok Saya kata haram, tuan-tuan kata makruh. Tak apa, tu pulang. Ya. Tuan-tuan tanya saya kata haram. Dalil saya 1, 2, 3, 4. Dalil tuan-tuan apa? 1, 2, 3, 4. Fadhal. Tak ada masalah. Kan? Apa masalah? Saya yakin hak saya betul, tuan-tuan yakin hak tuan-tuan betul. Fadhal. Jangan kita nak bergaduh. Tapi tugas saya sebagai guru yang mengajar, saya cerita apa yang saya yakin betul. Lepas tu kalau tuan-tuan rasa tak betul, itu pulang. Jangan sebab tu kita nak bergaduh. Kan? Ustaz ni pula janganlah duduk maki hamun orang. Ni apa Islam rokok nak mampu ya tua-tua. Jangan kata lagu tu. Kata lagu tu memang orang marah lah. Sama juga, janganlah duk hina tahlil. Apa tahlil bodoh bangang kata lagu tu memang tuan-tuan. Gaduh lah. Cakap elok-elok apa salahnya? Ni bawa dalil, bawa kitab cerita Tok Guru kata apa-apa semua, fine. Kan? Baru kita tak bergaduh. Betul tak? Kalau bergaduh juga yang tu saja. Contoh macam tahlil. Ni tahlil kuat ni, nak cerita pasal tahlil. Tahlil ni tuan-tuan, kita nak pertahan apa sangat? Tuan-tuan buka kitab mazhab-mazhab ni memang tak ada dah. Memang tak ada. Tuan-tuan jangan duk cari, memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Jadi hak mazhab Hambali ke Hanafi tu tak payah cari, memang tak ada lah. Ambil mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i ada tak? Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada. Memang tak ada. Oh ustaz, kami tak baca kitab-kitab yang tinggi-tinggi sangat. Kita baca kitab mudah-mudahan nipis-nipis ya ustaz. Kita dulu ngaji pondok ustaz. Okey, ngaji pondok bawa mai. Hang ngaji pondok tu mana? Buka-buka semuanya tak ada tuan-tuan. Semuanya makruh lah, dicela lah, apa semua. Berkumpul. Ustaz tak boleh kata lagu tu. Hak Imam Syafi'i kata tak boleh tu pasal orang Arab zaman dulu dia duduk menangis, dia duduk teriak. Pasal tu Imam Syafi'i kata tak suka benda-benda macam ni. Lah, hang ni baca habis ke tak? Tengok Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata walaupun tidak menangis. Imam Syafi'i kata walaupun tidak menangis. Kita duk bagi alasan, hang tak tahu, hang tak pergi mengaji kat Azhar. Aku mengaji kat Azhar, aku tahu Arab perangai lagu mana dia. Kalau dia berkumpul dia menangis. Tak, Imam Syafi'i kata walaupun tidak menangis. Jadi itu yang kita duk cerita dekat masyarakat. Masyarakat kadang-kadang dia tak boleh terima, dia sensitif. Sebab tu saya kata tahlil ni rukun Islam nombor 6. Dia pantang, tak boleh sentuh sikit tuan-tuan. Dia marah sungguh.
Padahalnya kitab besar pun tak ada, kitab kecil pun tak ada. Cerita dia sebab berkumpul di rumah orang mati. Yang tu masalah dia tu, berkumpul di rumah orang mati pada hari-hari tertentu. Hari pertama sampai ke-7, hari 40 apa. Yang tu masalah dia tu. Dah ustaz, sekarang ni gini. Benda ni sampai dekat orang mati. Bak sampai orang mati tu cerita lain. Bak sampai kita baca surah, baca apa-apa ni, sampai ke tidak, tu cerita lain. Cerita tahlil ni, hak nombor satunya ialah berkumpul di rumah kematian. Tu salah satu. Lepas tu hak cerita lain tu dia adalah kaitan-kaitannya. Tapi itu sebagai satu contoh kepada tuan-tuan, nak cerita bahawa kita jangan bergaduh bab-bab lagu ni. Bila saya cerita lagu ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat juga, fadal, tuan-tuan jangan marah kat saya. Kita minum ayak macam biasa. Minum ayak macam biasa, makan nasi macam biasa, berkawan macam biasa. Jangan anggap saya sebagai musuh dan saya pun tak anggap tuan-tuan sebagai musuh. Tak jadi masalah. Okey. Kan, boleh kan? Baik. Ini perkembangan yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa dalam masalah ni, dia kata bahawa sebenarnya maksud dia ialah jikalau orang tu dia tidak bermazhab dengan mazhab Hambali dari sudut usul akidah. Maksud dia ialah siapa yang tidak bermazhab dengan mazhab Hambali dari sudut usul akidah, maka orang itu tidak dianggap sebagai orang Islam. Maksud dia gini tuan-tuan. Kita mazhab Syafi'i kan? Kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, macam mana kita nak terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan? Kan? Kita tengok manhaj akidah Imam Syafi'i, betul tak? Kita tengok manhaj akidah Imam Syafi'i. Antaranya apa dia? Nombor satu atas sekali apa dia? Tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Maksud dia macam tu. Maknanya orang tu kalau dia bermazhab dengan mazhab lain, bukan kata mazhab tu bukan Islam, tapi dia nak kata bahawa kalau mazhab dia tu tak sama dengan mazhab Syafi'i yang mentauhidkan Allah Ta'ala, itu maksud sebagai bukan Islam. Sebab tu kitab ni tuan-tuan, bila kita mengaji, dia ada cara dia. Dia ada metod dia, dia ada kaedah. Barulah cara faham kita tu, kita tidak mudah untuk sesatkan orang. Kita takkan mudah menyesatkan orang. Baik. Muslimin muslimat sekalian, kemudian kita tengok satu lagi. Bagaimana Imam Ibn Taymiyah dia cerita dalam masalah perang ni. Perang antara mazhab. Baik. Bila mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ni dia bergaduh, maka melibatkan kematian yang ramai di Asbahan ataupun Isfahan ni. Melibatkan kematian yang ramai. Saling serang menyerang antara satu sama lain. Baik. Maka benda ni berlaku sebab apa tuan-tuan? Kita dapati bahawa ianya berlaku kerana apa yang dipanggil sebagai fanatik. Sebagai fanatik. Kerana manusia pada masa tu dia fanatik. Kerana berlakunya ketaksuban dan kerana tersebarnya fitnah. Taksub dan fitnah. Peperangan yang pernah berlaku ni tuan-tuan sekalian, satunya dia kata ialah dalam keadaan mazhab Syafi'i ni, pengikut mazhab Syafi'i ni sikit, bukannya ramai, sikit, lawan dengan pengikut-pengikut mazhab Hanafi yang ramai. Tapi pengikut mazhab Hanafi ni kalah, walaupun mereka ni ramai. Maka datang bantuan selepas itu, serang pula pengikut-pengikut mazhab Syafi'i ni, maka ramai hak mati tuan-tuan sekalian. Dalam hal ni, bantuan tu datang daripada Rustak daripada Iran. Tuan-tuan sekalian, dia bergaduh, dia perang. Maka Imam Ibn Taymiyah kata apa dalam masalah ni? Yang menariknya, tuan-tuan sekalian, saya suka nak tunjuk kepada tuan-tuan sekalian, macam mana Imam Ibn Taymiyah dia ulas benda ni dalam bab semayang. Imam Ibn Taymiyah dia ulas bab ni, bab taksub, bab perpecahan mazhab sampai bunuh apa semua ni, dia ulas dalam bab semayang. Pasal apa? Sebab Imam Ibn Taymiyah dia nak cerita bagaimana perbezaan cara kita semayang tidak sepatutnya menjadikan kita berpecah. Tuan-tuan angkat tangan ke tidak? Tak.
Letak kat dada ke, letak bawah dada ke, atas pusat ke, atas kemaluan ke, letak kat bawah terus ke, kat leher ke. Tak, benda lagu tu kita jangan bergaduh. Kita mengaji, kita tak setuju, apa? Fadal. Dia bubuh dalam bab semayang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dalam bab semayang? Pasal semayang ni lah antara benda pertama, tuan-tuan sekalian, yang menyebabkan orang kita bergaduh. Yang menyebabkan orang kita bergaduh. Tengok cara dia semayang lain sikit. Oh, yang ni. Saya tuan-tuan sekalian, berapa kali orang tuduh saya Wahabi, saya pun pelik tuan-tuan. Orang tuduh saya Wahabi. Saya kata macam mana aku Wahabi, aku pun tahlil baca juga sekali-sekala. Baca juga. Wahabi tak baca tahlil tuan-tuan. Wahabi tak baca tahlil. Saya kata macam mana aku ni jadi Wahabi. Rupa-rupanya apa cerita? Cerita dia, satu tu imam, saya tak mau sebutlah kat mana tu, kalau saya sebut tuan-tuan tahu kat mana. Rupa-rupanya tu imam dia perhati saya semayang. Dia perhati. Kita duk ingat tu imam kampung ni kolot. Rupa dia cerdik. Dia cerdik. Dia perhati tak mana tuan-tuan. Nombor satu dia tengok saya tak sapu muka. Tak sapu muka Wahabi, confirm Wahabi. Saya kata sudah. Nak buat macam mana? Kalau kita habak kat tu imam dalam tak ada sapu muka. Dalam karangan para ulama Syafi'i, Imam Syafi'i tak ada bab sapu muka. Kalau ada pun pendapat jauh-jauh. Jadi Wahabi macam mana? Saya mazhab Syafi'i. Satu lagi dia tengok cara saya duduk tahiyat. Sembahyang subuh 2 rakaat kan? Bila sembahyang subuh 2 rakaat, saya duduk tahiyat tu macam tahiyat awal. Tu imam kampung banyaknya duduk macam tahiyat akhir. Dia kata duduk lagu ni Wahabi. Jadi masalah tuan-tuan, orang kita benda-benda lagu tu pun nak bergaduh. Jangan bergaduh tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sapu muka tu betul, fadal. Moga-moga ada pahala. Saya tak pernah mendoakan benda buruk untuk siapa yang semayang lepas bagi salam kanan salam kiri dia sapu muka. Saya tak pernah pandang hina orang macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia ni dihukum oleh Allah Ta'ala dengan sangat adil. Dan kita tak tahu sebenarnya siapa lebih baik. Tapi walaupun begitu, kita cuba jadi sebaik yang mungkin. Betul tak? Kita cuba jadi sebaik yang mungkin. Dengan cara bila nak buat satu-satu benda, kita pastikan benda tu selari dengan apa yang diajar oleh Nabi. Contoh kepada tuan-tuan sekalian. Kita dengar orang tu mati. Dalam masyarakat kita, bila dengar orang tu mati, Al-Fatihah. Yang ni tuan-tuan sekalian, tidak mematuhi apa yang diajar oleh Nabi. Yang diajar oleh Nabi, nombor satunya ialah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Lepas tu kita doakan keampunan untuk dia. Itu yang diajar oleh Nabi. Kita di Malaysia, kita baca Fatihah. Baik. Maka berlaku perbezaan pendapat. Kalau tuan-tuan tengok, para ulama yang belah Saudi lagu lain cara dia. Ulama Azhar, Darul Ifta Azhar, cara dia lagu lain. Bagi mereka, Fatihah itu salah satu cara kita mendoakan orang mati. Itu pandangan dia. Itu pandangan dia. Yang pandangan yang belah sini pula kata tak. Cara mendoakan orang mati, dengar kematian, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita minta keampunan untuk dia. Doakan keampunan untuk dia. Bukan cara baca Fatihah. Itu satu contoh. Perbezaan. Tapi janganlah pula kita yang pegang pendapat A, kita nak condemn pendapat B. Yang pegang pendapat B nak condemn pendapat A. Tak. Kita hanya bagi tahu, bagi saya pendapat ni lebih betul. Bagi saya pendapat ni salah. Pasal apa? Hujah dia macam ni, macam ni, macam ni. Tapi condemn, tak. Kita takkan condemn. Kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Baik, kita tengok antara beberapa contoh yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Dia kata waman ta'assaba liwahidi bi'ainihi minal a'immah dunal baqin. Dia kata fahuwa bimanzilati man ta'assaba liwahidi bi'ainihi minas sahabah dunal baqin. Dia kata orang yang taksub ni,
orang yang fanatik, yang duk berlebih-lebih ni tuan-tuan sekalian, dia duk pilih satu orang imam, kan, satu orang ulama yang dia kagum, maka apa jadi bila dia pilih hak tu, dia tinggal hak lain, betul tak? Dia tinggal hak lain. Katalah kita pilih Imam Syafi'i, tak jadi masalah, tapi yang masalahnya bila kita taksub kepada mazhab Syafi'i, kita fanatik, ekstrim, kan, melampau sampai kita tinggal mazhab lain, hak ni salah. Dia kata sebagaimana kita taksub dekat satu sahabat Nabi, katalah tuan-tuan taksub kepada Umar Khattab, tuan-tuan tinggal semua sahabat Nabi hak lain. Tak betul, dia kata. Tak betul. Kita kena terima semua sahabat Nabi sebagai sahabat Nabi, orang baik yang diredai oleh Allah Ta'ala. Begitulah juga kita kena terima semua ulama-ulama mazhab ni sebagai ulama-ulama yang kita boleh ambil panduan daripada mereka. Bukti apa, tuan-tuan? Bukti dia ialah, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok fatwa dalam negara kita. Tuan-tuan boleh tunjuk tak dekat saya bahawa fatwa kita 100% mazhab Syafi'i? Boleh tunjuk tak? Tak boleh. Pasal apa? Sebab itu mustahil untuk kita lakukan. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa dia kata bahawa benda tu kita tak boleh buat. Dia kata sebagaimana, dia kata karrafidhi, dia kata sebagaimana puak-puak Rafidah, dia kata allazi yata'assab, dia kata li Ali, dia kata yang taksub kepada Ali. Puak-puak Rafidah ni dia taksub kepada Sayyidina Ali dunal khulafa'is thalathati wa jumhuris sahabah, sampai dia tinggal 3 lagi khalifah Islam hak lain, dan habis sahabat-sahabat Nabi, sebab dia terlalu kagum kepada, dia terlalu taksub kepada Sayyidina Ali. Dia kata wakal khariji, sebagaimana puak-puak khawarij, dia kata allazi yaqdahu fi Uthman wa Ali radhiyallahu anhuma, yang berpaling, yang tak mau terima. Dia khawarij kan, dia keluar daripada ketaatan, dia engkar dua-dua, dia tak mau pakai, dua-dua dia tak mau. Maka dia kata apa? Fahadhihi, dia kata hak macam ni, dia kata apa? Turuqu ahli bid'ah, dia kata wal ahwa, dia kata ini adalah cara ataupun jalan orang ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Kita jangan buat perangai lagu ni. Ni Imam Ibn Taymiyah cerita kat mana, tuan-tuan? Dia cerita masa nak cerita bab semayang. Ada tak berlaku dalam negara kita sekarang, tuan-tuan? Ni lagu ni duk jadi. Lagu ni. Contoh satu lagi, semayang mayat dalam negara kita, tuan-tuan sekalian, angkat tangan kan? Angkat tangan, takbir. Tapi kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan jumpa angkat takbir pun boleh, tak angkat takbir pun boleh. Boleh tak lepas ni try tak angkat takbir pula? Sudah Sungai Dua Wahabi dah. Ni masalah. Tak boleh, tuan-tuan. Janganlah guna perkataan Wahabi apa pun, janganlah, kan? Sama juga, saya pun tak setuju tuan-tuan duduk tuduh orang tu bid'ah, tu puak-puak bid'ah, tu ahli bid'ah. Jangan duduk tuduh orang ahli bid'ah. Sebab itu akan menyakiti hati saudara seagama. Kalau kita rasa tak setuju, kita cakap betul-betul. Tapi sebenarnya bagi saya lah, kalau tuan-tuan tanya saya, tidak jadi masalah tuan-tuan nak sebut bid'ah sebenarnya. Tak jadi masalah. Tuan-tuan kata ini bid'ah ni. Tapi cara sebut tu kena bagi cantik lah. Syekh, ana rasa ni nampak macam bid'ah. Kan? Dia lain. Kalau tuan-tuan kata, oh bid'ah tu, kan? Ada lain. Pasal apa, tuan-tuan? Bid'ah ni lebih kurang, bukannya sama, tapi nak kata lebih kurang, dia macam haram lah. Betul tak? Lebih kurangnya macam haram, macam batal. Betul tak? Contoh, tuan-tuan makan daging unta, batal dah air semayang?
Makan daging unta. Tuan-tuan pergi buat umrah, kan? Buat umrah, tiba-tiba ada kawan kita yang duk kerja dekat sana, dekat Jeddah tu, ajak pergi rumah dia. Dia kata, "Meh, makan daging unta." Kan? Kita ni memang suka explore, kan? Kita suka sangat benda-benda pelik-pelik ni. Makan arnab kita suka, kan? Makan rusa kita suka. Saya, tuan-tuan, habaq je arnab memang tak boleh makan. Habaq arnab saya hilang selera tu. Lapak tak sanggup lapak lagi. Sanggup makan nasi saja lagi daripada makan arnab. Sebab nampak macam kucing. Sama juga. Balik rumah isteri saya di Temerloh. Orang Pahang, tuan-tuan, dia tak soho ni, lembu-lembu ni. Dia soho kerbau. Dia kalau boleh kerbau, tuan-tuan, kira hebat lah. Kira macam hotel 5 star. Kalau kerbau, dia kata ni kerbau ni Datuk, sedang ni. Saya dengan kerbau, duk terbayang hitam legam kerbau tu. Allah, dengan seluk belum weh. Saya kata kerbau hampa makan, teruk betul. Orang Pahang kata kat saya, hang lagi teruk, lembu bodoh tu pergi makan. Aku katakan hang katakan aku elok lah. Kan? Masalah, tuan-tuan. Jadi saya kalau orang kata kerbau tu, kata aduh, nak makan macam mana. Sama juga arwah pak mertua saya, tuan-tuan. Dia dapat apa, kijang ke rusa hari tu. Bawa balik punya suka ni, nak bagi kat menantu kesayangan dia. Saya nak bagi kat saya ni. Ni dia kata, saya lupa, rusa ke kijang, dua tu lah. Kijang ke? Lebih kurang, tak apa. Kijang rasanya. Dia kata kijang dia dapat ni. Dia punya seronok ni, nak bagi saya makan. Saya dengar kijang-kijang, Allah. Duduk nak habaq macam mana kat pak mertua aku yang aku tak suka. Dia punyalah seronok nak jamu menantu dia. Ni, kan? Nak cerita apa? Unta. Unta, kawan kita ajak pergi makan unta. Dekat Jeddah, kita pun pergi. Makan daging unta, tuan-tuan, batal tak air semayang? Kita mazhab Syafi'i, kan? Tak batal. Tapi mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali, dia kena batal. Dia kena ambil air semayang balik. Batal dengan tak batal ni cerita dia lebih kurang macam bid'ah dengan haram tadilah. Benda bagi orang ni boleh semayang dengan air semayang tu. Bagi orang ni tak boleh, dia kena ambil air semayang baru. Adakah kita perlu sensitif? Tak payah sensitif. Itu pendapat dia ada dalil dia ada ulama dia dan sebagainya. Kita yang penting kita mengaji. Yang penting kita mengaji. Pasal apa? Sebab kita takut kita pergi buat benda yang bid'ah hakiki. Tak mau pergi buat benda bid'ah hak betul-betul bid'ah. Yang mana ulama boleh kata walaupun tak ijma' pun, tapi majoriti ramai ulama kata bid'ah. Yang kita takut yang tu. Jadi kita kena hati-hati, kan? Tapi saya harap tuan-tuan sekalian, kalau ada ustaz, kalau ada tok guru ke siapa-siapa mengajak kita, dia kata benda ni haram, benda ni batal, benda ni bid'ah, janganlah sampai tahap nak bergaduh. Jangan sampai tahap nak bergaduh. Kalau kita rasa tak setuju, kita kata tu pendapat dia. Aku nak buka balik mengaji, nak tanya orang lain pula macam mana. Tak check macam mana. Yang penting tuan-tuan, kita tidak berkeras. Tidak degil dengan pendapat kita. Yang penting kita tidak degil dengan pendapat kita. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, dalam kitab ni, dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, Imam Al-Zahabi dia pun bawa kepada kita satu hadis. Hadis ni kalau tuan-tuan mengaji hadis 40, tuan-tuan akan jumpa hadis ni. Apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraid. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan sekalian, dia telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajipan. Maka kita jangan tinggal, abaikan kewajipan berkenaan. Wa hadda hududan, dan Allah Ta'ala dia buat satu batasan, satu had, satu limit. Maka kita fala ta'taduha, jangan melampaui, jangan ceroboh hudud Allah Ta'ala tu, sempadan yang Allah Ta'ala buat. Begitu juga wa harrama asya, Allah Ta'ala haramkan beberapa benda. Allah Ta'ala dia haramkan benda-benda yang tertentu.
Fala tantahtahikuha. Maka kita ni jangan duduk buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wasakata an asya, dan Allah Ta'ala dia diamkan, dia senyap, dia tak sebut apa-apa tentang beberapa benda. Rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu, sebagai rahmat bagi kamu, min ghairi nisyan, bukan sebab Allah Ta'ala lupa. Ada hukum hakam ni yang Allah Ta'ala tak sebut apa-apa. Ada benda, ada perkara atas dunia ni yang Allah Ta'ala tak sebut apa-apa. Maka benda yang macam tu sebagai rahmat, sebagai kemudahan untuk kita. Maka kita jangan duk anggap bahawa Allah Ta'ala lupa. Fala tabhathu anha, jangan kamu duk soal selidik benda-benda hak macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Benda-benda yang nampak samar-samar, maka kita balik kepada hukum asal. Kan, kita balik kepada hukum asal, maka kita jangan bergaduh benda-benda yang tidak clear dalam masalah agama. Yang penting benda yang qat'i kita pastikan kita ikut. Maksudnya apa tuan-tuan yang qat'i? Yang qat'i semayang, kan? Semayang wajib 5 waktu, semua kena semayang. Tak kira mazhab apa, semua kena semayang. Tapi cara semayang macam mana? Ikut Nabi. Maka cara nak ikut Nabi macam mana tuan-tuan sekalian? Bila datang hadis kepada kita, tiba-tiba kita ada pilihan lain selain pada hadis yang datang kepada kita, hak tu perangai tak cantik. Sebab apa perangai tak cantik? Sebab kita tak ambil benda hak datang kepada kita, yang mana benda tu memang hak Nabi duk buat dalam semayang. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati dengan benda-benda yang macam ni. Sama juga tuan-tuan sekalian yang duk bergaduh sekarang ni dalam parti politiknya, dalam kumpulan siasah dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Benda ni asalnya daripada benda hak elok sebenarnya. Asalnya benda elok. Macam mana? Masing-masing sayang kepada jemaah, kan? Masing-masing sayang kepada jemaah. Hak tim A sayang pada jemaah, tim B pun sayang kepada jemaah. Tapi cara sayang tu berbeza, kan? Cara sayang tu berbeza. Akhir sekali dia jadi apa tuan-tuan? Akhir sekali dia keluar perkataan-perkataan, label-label, gelaran-gelaran yang tidak seronok. Gelaran-gelaran yang tidak seronok. Jadi gelaran ni tuan-tuan, kalau boleh kita minimalkan. Sebagaimana kita jangan duk selalu sebut perkataan Wahabi, perkataan kuburiyun, puak-puak kubur. Ada. Benda-benda lagu ni akan menyakitkan hati orang. Walaupun betul dia kubur pun. Sikit-sikit pergi kubur, sikit-sikit pergi kubur, kan. Tapi kalau boleh jangan sebutlah, kan. Sebab ini akan menyebabkan duk jadi bergaduh. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab para ulama sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok pun, bila saya tengok, saya boleh rasa kenapa masyarakat kita ni amalan dia macam tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam tuan-tuan tengok dalam Al-Um, Imam Syafi'i pun sebut tentang pergi ke kubur itu, baca doa dan baca Quran. Itu disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan diulang oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, dan juga diulang oleh Imam Nawawi dalam matan arba'in kalau saya tak silap. Jadi itu menyebabkan masyarakat kita, dia pergi ke kubur, dia baca doa dan juga dia baca Quran. Itu sebenarnya tak jadi masalah tuan-tuan. Itu sebenarnya tak jadi masalah. Sekadar baca doa dan baca beberapa patah ayat Al-Quranul Karim, itu tak jadi masalah sebenarnya. Malah kalau tuan-tuan tengok pandangan dalam Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi pun, dia cerita bagaimana pada zaman dia manusia ni pergi ke kubur dan sebagainya, dan kubur itu sebagai tempat mustajabnya doa. Tapi tuan-tuan sekalian, hak eloknya setakat tu je. Hak eloknya setakat tu je. Yang tak eloknya apa tuan-tuan? Yang tak eloknya apabila kita membuat binaan-binaan pada kubur. Apabila kita berdoa minta orang dalam kubur tu tolong kita, itu bukan tawassul. Itu bukan tawassul. Sebab itu orang menggelarkan orang yang macam tu sebagai kuburiyun. Geng-geng kubur. Tak tahu macam mana dapat nama geng-geng kubur. Pasal apa? Sebab dia ni terlalu
melampau. Tak salah pergi ke kubur, malah memang dapat pahala sebab dia akan mendatangkan peringatan kepada kita bahawa kita pun akan tiba giliran masuk dalam kubur. Tetapi amalan kita setakat tu. Siapa nak berpegang ke pendapat bahawa baca Quran itu pahala tu boleh dihadiahkan kepada si mati, memang ada pandangan ramai ulama yang berpendapat sebegitu. Tapi kalau tanya Imam Syafi'i kata tak sampai. Sebab tu saya kata benda yang macam ni tak payah bergaduh. Tapi hak melampau tu yang kita nak sekat. Sebab tu kita harap tuan-tuan sekalian, kalau siapa yang ada kematian, berhentilah duk buat apa ni binaan yang pelik-pelik tu. Setakat tanda lebih kurang, itu sudah memadai. Malah sebahagian ulama tuan-tuan sekalian berpendapat letak nama pun sebenarnya tak digalakkan ataupun dilarang. Ada pendapat yang sampai tahap tu. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni, kalau sampai tak buh nama pula, orang kata ni, aku kata dah ni duk mengaji benda sesat. Tu masalah. Jadi kita kalau boleh tuan-tuan sekalian, hak mana Imam Syafi'i duk sebut tu, jangan buat binaan dan sebagainya tu, kita patuh. Sampai ke tahap orang kita hari ni, dia nak tunjuk rasa kasih tu, dia buat ada bubuh color tu tuan-tuan, color pink. Saya tengok dua hari lepas, batu nisan keluarga dia, ayah dia kalau saya tak silap, color pink. Batu nisan tu bentuk macam bunga, dia punya sayang ke ayah dia. Tuan-tuan, teruk. Ada kawan kita tanya saya, dia kata macam mana dia nak habaq dekat keluarga dia ni, pasal keluarga dia nak juga letak cantik-cantik dekat kubur ni. Saya kata yang tu susah kan, yang tu susah, tapi pelan-pelan lah, pelan-pelan habaq dekat ayah. Kalau nak buat juga, buat jangan besar sangat. Buat jangan besar sangat, ambil kecil-kecil sudah lah kan, kecil-kecil sudah. Nanti bila ayah kita dah faham apa semua, kita pulang lah, tengok keadaan lah tuan-tuan. Benda ni kadang-kadang dia akan melibatkan perbalahan dalam keluarga dan sebagainya. Itu menjadikan benda yang tidak seronok dalam kehidupan kita. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.